Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan bagi kod khusus DPD 50173 iaitu kredit analisis yang diajar oleh Encik Muhammad Fakhur Razi bin Awang alias Ghazali. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Muhammad Iqbal bin Rosman, nombor matrik 17D IB21F1009. Yang kedua, Muhammad Faizuddin bin Abdul Manaf, nombor matrik 17D IB21F1043. Dan yang ketiga adalah Khairul Anam Fakri bin Hamzah, nombor matrik 17D IB21F1001. Isi kandungan yang akan kami bentangkan adalah pengenalan. Yang kedua, pembincangan yang berkaitan dengan artikel. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Untuk yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan mengenai lelongan. Lelongan merujuk kepada proses penjualan barang atau harta secara terbuka kepada penawar yang berpotensi. Ia boleh berlaku secara dalam talian atau di tempat tertentu di mana penawar memberikan harga tertinggi yang mereka sanggup bayar bagi mendapatkan barang yang dilelong. Berikut adalah salah satu pengisytiharan jualan sebuah rumah yang terletak di Labu, Seremban, Negeri Sembilan dengan harga rizab RM630,000 Malaysia. Daripada borang pengisytiharan jualan ini, di mana deposit, pembida mesti memasukkan deposit sebanyak 10% daripada harga rizab ke atas hartanah yang dikehendaki dilelong dalam bentuk draft bank atas nama plaintiff selewat-lewatnya 1 hari bekerja sebelum tarikh lelongan awam dijalankan. Selepas lelong awam iaitu baki harga pembelian, di mana penawar yang berjaya hendaklah membayar baki harga belian dalam tempoh 120 hari dari tarikh lelongan awam tersebut. Dalam borang pengisytiharan jualan, dalam tempoh 14 hari selepas menerima baki harga belian, plaintiff hendaklah membayar semua bayaran tertunggak kepada pihak berkuasa negeri atau pemberi pajak jika caj berkenaan adalah caj atas pajakan dan apa-apa bayaran lain yang sedia ada sebelum dan sehingga tarikh jualan berjaya dilelong kepada pihak berkuasa negeri atau mana-mana pihak berkuasa tempatan. Selain itu, plaintiff hendaklah membayar semua pembelanjaan lain yang diperakui oleh pendaftaran pusat e-lelong atau pentadbir tanah jika terdapat. Ianya berkaitan dengan pelaksanaan perintah jualan. Dalam borang pengisytiharaan jualan ini juga, dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan, jika pembida yang berjaya gagal membayar baki harga belian, ia akan menyebabkan jualan itu menjadi tidak sah dan wang deposit sebanyak 10% daripada harga rizab akan disita oleh plaintiff untuk menjelaskan sebahagian daripada hutang defendant kepada plaintiff setelah ditolak semua perbelanjaan yang terakru dalam lelongan awam. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh Khairul Anam Fakri bin Hamzah. Terima kasih kepada Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam Fakri bin Hamzah. Nombor matrik saya 17 DIB 21F1001. Okey. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya, yang di mana purpose recovery process, yang di mana proses ini berlakunya ke atas seseorang ke atas seorang yang mana rumahnya akan berlaku sebelum lelongan. Proses yang berlaku sebelum rumah seseorang itu dilelong. Okey, yang pertama dia akan diberi surat amaran pertama, yang di mana surat tersebut menyatakan seorang itu ataupun peminjam menggagal bayaran hutangnya. Okey, selepas itu surat terakhir dikenakan jika peminjam tersebut gagal membayar hutangnya setelah diberikan amaran yang pertama. Okey, yang seterusnya adalah bank akan menghantar surat peguam, yang ni di mana surat peguam ini akan
akan menjelaskan tentang bayaran yang tertunda, amount dia. Okay, yang mana surat ini akan diberikan masa tempoh 14 hari untuk menyelesaikan hutang-hutang yang tidak dapat dibayar sebelum ini. Seterusnya, surat pengeluaran fasiliti dikeluarkan, iaitu surat ini dia menjelaskan keseluruhan baki pinjaman dalam masa 14 hari. Okay, yang seterusnya adalah mahkamah. Mahkamah ini dia yang pertama kena menghadiri mahkamah. Peguam bank akan meminta perintah jualan daripada mahkamah yang dilantik oleh pelelong. Seterusnya yang terakhir adalah ditentukan harga rizal, yang mana penilai hartanah akan menentukan harga rizal hartanah. Ia bergantung pada pasaran bagi pinjaman yang belum dijelaskan. Slide yang seterusnya adalah proses lelongan di Mahkamah Tinggi. Okey. Yang pertama adalah perintah jualan melalui permohonan di hadapan hakim dengan saman pemula kod 24 ataupun 24F atau 24AF yang menyatakan bahawa yang pertama adalah jualan secara lelongan awam, yang kedua adalah jumlah hutang kepada penjual, yang seterusnya adalah tarikh lelong dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pemerintah jualan. Yang kedua adalah pemfailan pelaksanaan lelongan melalui notis permohonan. Ia mengatakan bahawa laporan penilaian pelantikan jurulelong mengikuti giliran, penetapan harga simpanan dan tarikh lelongan, yang seterusnya adalah surat pelantikan jurulelong dalam tempoh 4 hari daripada tarikh perintah jualan. Yang seterusnya adalah yang ketiga adalah jurulelong sediakan dan iklankan pengisytiharan jualan dan juga syarat-syarat jualan. Ia mematuhi arahan amalan pendaftar Mahkamah Tinggi Malaysia. Filling dan draft post dalam tempoh 7 hari daripada tarikh pelantikan, penampatan dan pengiklanan pos ikut perintah mahkamah, affidavit penyampaian sebagai bukti penampakan. Yang seterusnya adalah yang keempat, iaitu kelayakan pembida dalam kalangan awam. Pembida dalam kalangan awam, umur dia haruslah 18 tahun. Yang seterusnya, warga asing tidak boleh membida hartanah kategori pertanian atau bangunan kecuali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. Yang seterusnya tertakluk pada peruntukan undang-undang sedia ada. Yang kelima, yang seterusnya adalah bayaran deposit dan geran didepositkan ke mahkamah. Yang 3% daripada harga simpanan dibayar oleh penjual. Yang seterusnya serah ke mahkamah dalam tempoh 2 minggu sebelum tarikh lelongan dijalankan. Yang keenam adalah deposit 10% oleh pembida, yang mana secara pen draft atas nama penjual sebelum lelongan dijalankan. Butiran pembida dicatatkan dalam buku daftar pembida. Yang pen draft dimasukkan dalam peti lelongan sebelum 9.30 pagi. Yang seterusnya adalah pen draft dikembalikan kepada pembida yang tidak berjaya. Yang ketujuh, adalah kehadiran timbalan pendaftar penolong kanan ataupun timbalan pendaftar atau penolong kanan pendaftar hadir. Peguam penjual atau wakil yang sah, jurulelong yang dilantik, pembida yang mendapatkan deposit, pembida yang depositkan pen draft, diadakan di bilik longan atau perkarangan mahkamah. Seterusnya, yang ke-8 adalah memorandum jualan.
ia disediakan oleh juru lelong dalam 4 salinan. Ia diterangi oleh penawar yang berjaya. Penjual atau peguam penjual akan disaksikan oleh timbalan pendaftar. Yang seterusnya, yang ke-9 ialah pembayaran baki harga jualan. Pembayaran baki harga jualan adalah baki harga beli yang dibayar dalam tempoh 120 hari. Okey, yang seterusnya adalah yang ke-10 adalah bayaran oleh penjual. Pil juru lelang adalah mengikut enaman negeri tempat lelangan dijalankan. Penjual bayaran dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pil juru lelang diterima. Yang seterusnya, yang ke-11 adalah perakuan jualan, yang mana ia dalam masa 14 hari dari tarikh mahkamah terima perakuanan bertulis penerimaan baki harga sebelian daripada penjual. Yang seterusnya adalah 12, yang last sekali adalah 12 bayaran balik deposit, yang mana ia dibuat selepas komisen mahkamah dibayar oleh penjual. Dan juga milikan kosong. Milikan kosong ini adalah bermaksud pemarju mempunyai kewajipan dari segi undang-undang untuk menyerahkan kunci rumah kepada pembeli dalam keadaan yang selamat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Faiz. Terima kasih Anam. Saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Manaf, nombor metrik 17 DIB 21F1043, akan meneruskan sesi pembentangan berkaitan dengan legal action related to issue. Dengan isu di mana ramai peminjam yang lambat membayar pinjamannya kepada bank. Petikan ini diambil daripada berita harian yang bertarikh 29 Mac 2023. Bayaran balik pinjaman tidak berjadual oleh isi rumah, terutamanya peminjam yang membuat pinjaman rumah meningkat pada akhir tahun 2022 berikutan peningkatan kos pinjaman dan kos tarikh hidup semasa. Iaitu, Bank Negara Malaysia telah menjangkakan perkara ini dan mengambil inisiatif dalam mengekalkan bantuan dari segi pengurusan kewangan peminjam yang disediakan melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau dikenali sebagai AKPK bagi membantu peminjam untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual yang telah ditetapkan. Selain daripada risiko peminjam yang meminjam secara berlebihan, walaupun kadar faedah yang sangat rendah, peminjam yang membuat pinjaman rumah juga berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang seperti tindakan melelong rumah jika peminjam gagal untuk membayar hutangnya pada masa yang ditetapkan. Hal ini kerana peminjam yang gagal untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual yang ditetapkan oleh bank akan menyebabkan bank menghantar notis yang terakhir sehingga boleh dikenakan tindakan undang-undang dari segi mahkamah. Tindakan tersebut adalah satu plan bagi bank untuk mendapat balik bayaran pinjaman yang tidak dapat dilunaskan oleh peminjam. Yang mana bank telah menetapkan prosedur-prosedur yang telah dinyatakan oleh pembentang yang kedua. Secara kesimpulannya, setiap pinjaman mempunyai risiko yang tinggi walaupun kadar faedahnya yang rendah. Tetapi, jika tidak menguruskan kewangan yang betul, akan menyebabkan kegagalan dalam membayar pinjaman. Oleh itu, tindakan undang-undang akan diambil oleh bank yang menyebabkan lelongan rumah itu wujud dan melibatkan banyak proses dalam melelong rumah. Seperti yang kita tahu, lelongan rumah ini ialah suatu perkara yang mana rumah tersebut ditukar hak milik daripada penjual kepada pembeli. Ia melibatkan pelaksanaan dokumen undang-undang, pemindahan dana dan memenuhi syarat kontrak yang masih ada, dan akhirnya akan menyebabkan penjualan harta itu berjaya. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami rujuk melalui website dan artikel bagi pembentangan kami. Jikalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu sahaja daripada pembentangan kami. Sekian, terima kasih.